Anda kembali bersama cerita di sebalik berita. Saya Lokman Haris. Baik, kita nak berhenti rehat seketika daripada segala berita politik yang kita saksikan. Khasnya sejak beberapa hari lepas. Yang itu hangat dengan perdebatan berkenaan dengan belanjawan 2021 dan sebagainya. Kita nak berbincang berkenaan dengan satu perkara yang mungkin lebih ringan untuk segmen kedua ini. Saya mahu terus saja bersama dengan rakan setugas saya dan editor Astro Awani di Pusat Dagangan Dunia Ehsan Yahya. Ada cerita berkenaan dengan temu bual eksklusif bersama tokoh seni tersohor tanah air, Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang akan disiarkan malam ni, betul tak Ehsan? Ehsan, apa intipati yang seronok dalam temu bual ini? Ya. Yang seronoknya, terima kasih Luqman, yang seronoknya kalau kita bercakap berkaitan dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, semua orang kenal dengan Datuk Seri ataupun Tok T, Mak Iti dan sebagainya. Kalau saya bertanyakan kepada Luqman satu soalan, lagu popular yang Luqman tahu yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza? Cindai. Saya tak berapa mahir sangat, tapi Cindai itu saya tahulah. Betul. Bila Luqman ni, kalau penonton semua nak tahu, dia bukan sahaja sedap baca berita, tapi dia juga sedap ketika menyanyikan apa sahaja jenis lagu. Itu Luqman Haris. Saya sendiri pernah dengar. Sebab apa, Luqman? Cakap berkaitan dengan Datuk Seri Siti ni, sebab jarang kalau kita jumpa dengan rakyat Malaysia, orang ramai untuk tidak mengetahui apa bentuk dan juga genre lagu Datuk Seri Siti. Kalau tak dapat tajuk pun kadang-kadang adalah bunyi humming tu sikit, lagu apa yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tetapi ini eksklusif saya bawakan, Astro Awani bawakan kepada penonton Astro Awani. Sebab apa? Kita nak membawa kepada kegemilangan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kalau tahun depan merupakan tahun yang ke-25 Datuk Seri Siti ataupun Tok T ini dalam industri, jadi dalam bulan ini kita dapat berita dan juga kita siarkan Luqman melalui Forbes Asian yang mana menyatakan bahawa Siti Nurhaliza antara 100 artis ataupun yang tersohor, yang tersenarai dalam Forbes berkenaan sebagai antara artis yang paling berpengaruh. Ini rentetan daripada apa yang Datuk Seri Siti lakukan ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Saya bertanyakan kepada beliau berkaitan dengan perkara yang dilakukan ini. Sebab apa? Ada cerita-cerita Datuk Seri Siti ni penuh barang-barangan yang sampai ke rumah Datuk Seri Siti, dekat depan rumah tu, sebelum satu-satu Tok T ni ambil untuk dia buat review secara percuma di Instagram beliau. Dan impak besar dia adalah IKS yang terjejas akibat COVID-19 ini mendapat pulangan yang cukup baik atas review berkenaan. Itu antara perkara yang akan diceritakan dengan lebih lanjut Datuk Seri Siti, dan mungkin ada persoalan-persoalan lainlah yang mungkin orang ramai nak tahu berkaitan dengan kandungan anak kedua Datuk Seri Siti, bagaimana kehidupan dia ketika zaman remaja, kesusahan yang terpaksa dilalui. Dan bila kita cakap pasal Datuk Seri Siti ni kan Luqman, pastinya kalau kita Google banyak cerita-cerita dia keluar, dan ini antara perspektif yang kita bawakan, eksklusif kita bawakan untuk kita cerita lain sedikitlah apa yang Tok T rasa, bagaimana keadaan beliau sekarang. Ada juga cerita-cerita berkaitan dengan rezeki anak, rezeki dalam bidang perniagaan, dan juga mungkin antara perkara-perkara yang beliau rasa patut berlaku dalam keadaan dan juga situasi sekarang kepada artis-artis baru yang baru nak naik, bagaimana untuk berdepan dengan kontroversi dan sebagainya, Luqman. Saya tahu Ehsan tak boleh berdedahkan begitu banyak berkenaan dengan apa yang dibincangkan dalam temu bual tersebut. Sebelum kita siarkannya secara eksklusif malam ini, saya juga tahu Ehsan adalah antara host Astro Awani, personality kita yang kita sentiasa tonjolkan kalau kita nak temu bual tokoh-tokoh terkemuka, khasnya mereka dalam dunia seni, kerana Ehsan juga amat minat dengan dunia seni. Saya dengar cerita dulu karaoke pun asyik nyanyi lagu Siti saja. Walaupun saya tak boleh nak dedahkan begitu banyak, ada atau tidak Ehsan sentuh berkenaan dengan kisah-kisah di sebalik yang kita selalu dengar? IKS itu adalah satu yang mungkin kita tak selalu dengar, tapi mungkin kesusahan ataupun cabaran
yang didepani oleh Datuk Seri Siti untuk mendapatkan cahaya mata pertama sebelum ini, kerana kita lihat ramai juga yang bernasib sama dan mereka memandang kepada sosok-sosok ini untuk mendapat dorongan, galakan, motivasi kerana mereka berdepan dengan situasi yang sama. Ada tak sentuh berkenaan dengan bab itu, San? Ada, Luqman, tapi tadi di awal saya ada bertanyakan kepada Luqman mengenai lagu. Sebelum saya menjawab soalan Luqman itu, mungkin ada, saya nak tanyakan kepada Luqman, apa persamaan Luqman Haris dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza? Tidak ada persamaan. Langsung. Tidak ada. Persamaannya adalah dua-dua suka cycling ataupun menaiki basikal. Luqman juga suka naik basikal dan juga Datuk Seri Siti, itulah perkara yang dilakukan ketika beliau ada berkelapangan dan juga waktu. Jadi ini antara hobi. Saya dulu masa kecil-kecil lah naik basikal, tapi saya ada juga bertanya, tapi Datuk Seri Siti kata sebab dia mengandung anak kedua, jadi dia terpaksa tinggalkan seketika hobi berkenaan bersama dengan Datuk K. Tapi menjawab persoalan daripada Luqman tadi, pastinya ada kita bertanyakan berkaitan dengan keadaan dan juga kesusahan berkaitan dengan bagaimana untuk mendapatkan anak kedua khususnya, dan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza, memang setiap manusia ni rezeki dia berbeza. Ada yang mungkin cepat dapatnya dan juga ada yang mungkin lambat tiba rezeki berkenaan, tetapi dia percaya setiap perkara kebaikan yang kita lakukan, kita akan dibalas dengan kebaikan balik. Dan juga Datuk Seri Siti, kita tahu perwatakannya bagaimana, humble, sangat merendah diri. Kita bertanyakan soalan apa sahaja dan itulah yang dijawabnya dalam keadaan tanpa ada emosi yang mungkin melepasi garisan yang kita tidak sepatutnya untuk lihat dan juga kita dengar. Dan itulah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Daripada tahun 1996 mungkin ketika beliau mula berada dalam industri seni ini, kita dah tahu bagaimana perwatakan yang dibawakan oleh Datuk Seri Siti. Saya ada juga bertanyakan kepada Datuk Seri Siti, Luqman, berkaitan dengan apa sebenarnya yang memungkinkan dia konsisten dalam industri dan juga seni ini, dan katanya dia ada perancangan yang cukup baik dan juga cukup komprehensif. Bukan dia seorang, tetapi orang sekeliling dia. Yang pertama adalah keluarganya dan juga manager dia sendiri, dan juga rakan-rakan media yang lain. Kita juga ada mungkin ada dalam kalangan kita editor-editor yang memang rapat dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, dan perkara inilah yang dikongsi, yang diterapkan supaya perancangan itu dilaksanakan dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Jadi ia konsisten saja. Jadi setiap tahun itu ada saja perkara-perkara baru yang nak dibuat, Luqman. Penting mesej yang dibawa sebelum itu, yang awal tadi yang Ehsan bawakan, iaitu semua perkara datang pada masanya, termasuk cahaya mata. Ini penting, mesej sebegini penting kita dengar daripada sosok-sosok seperti Siti Nurhaliza, kerana ia berupaya memotivasi begitu ramai pasangan-pasangan suami isteri di luar sana. Semua benda akan datang pada masanya. Seperti Ehsan juga, saya faham akan mendirikan rumah tangga tidak lama lagi. Tahniah in advance. Tapi Ehsan juga adalah personaliti yang kita sering tonjolkan untuk menemubual sosok-sosok yang begitu terkemuka tanah air dalam semua bidang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Siti Nurhaliza, semua orang-orang yang hebat-hebat pernah ditemubual oleh Ehsan. Dah hanya dalam masa beberapa bulan sahaja. Jadi bagaimana Ehsan di sebalik semua individu-individu hebat yang pernah Ehsan temubual ini, dapati Datuk Seri Siti ini berbeza, interviewee yang berbeza dengan orang-orang lain? Dia keadaan dan juga lapangan yang berbeza. Bila kita berdepan dengan ahli politik ataupun mereka yang berada dalam konglomerat yang besar dan sebagainya, itu pendekatannya adalah berbeza, termasuk usahawan, bisnesmen dan sebagainya. Bila kita berdepan dengan seorang penggiat seni dan juga anak seni, bunganya juga turut berbeza. Apabila madahnya, katanya dan juga bicaranya membawa kita kepada satu dimensi yang cukup berbeza dengan apa yang kita bawa dalam kita berdepan dengan individu-individu yang lain karakternya. Jadi macam Luqman kata, tugas host ni kadang-kadang dia pelbagai. Kita kena berdepan dengan situasi yang mungkin tak dijangka, tapi yang penting adalah
kita bawa siapa diri kita lah. Kalau Luqman Haris, itu Luqman Haris, dan saya Ihsan Yahya, itulah Ihsan Yahya. Kalau contohnya Luqman terror ataupun sangat-sangat pandai buat AR ataupun grafik yang sangat cantik, buatlah lakonan ketika menyampaikan berita dan sebagainya. Mungkin ada orang tidak sepandai dan juga sehebat Luqman Haris contohnya. Tetapi inilah yang kita bawa bila kita berdepan dengan sesiapa saja individu yang kita nak temu bual itu, kita bawalah satu perkara untuk menyenangkan, bukan menyenangkan kita saja tetapi untuk menyenangkan orang sekeliling, termasuk Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan ini bukan kali pertama saya interview ataupun temu bual Datuk Seri Siti. Mula-mula saya jadi wartawan ketika umur 12 tahun dulu. Tugasan kedua ataupun ketiga saya adalah bertemu dan juga interview Datuk Seri Siti. Tapi dululah. Tapi sekarang lebih besar lagi skopnya di Eswar Awani. Okey, Ihsan. Soalan terakhirnya, lagu Datuk Siti kegemaran Ihsan. Ya. Apa dia? Okey, itu soalan yang saya tanyakan kepada Datuk Seri Siti. Lagu yang biasa 250 lagu dengan puluhan album yang dia dah ada, apa yang dia pernah nyanyikan kan, dan dia ada sebut untuk interview malam ni lagu yang paling dekat dan paling baik yang dia pernah nyanyikan dan juga paling dekat di hati dia. Tapi kalau Luqman tanya saya nyatakan lagu ni mungkin Luqman tak pernah dengar. Tajuk lagu Datuk Seri Siti adalah Seindah Biasa. Itulah, saya tak pernah dengar lagu tu. Cuba Ihsan boleh nyanyikan sikit tak? Okey, nanti saya share link Google Okey, share link YouTube. Itu satu janji. Okey, Ihsan. Akhir sekali soalan yang last adalah temu bual ini malam ini jam berapa? Pukul berapa penonton kita boleh tonton? Okey, temu bual ini 8.30 malam diterbitkan oleh Linda Salim dan pastinya disiarkan sehingga pukul 9 malam eksklusif bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita menyelami dan juga kita memahami bagaimana keadaan dan juga situasi orang lain untuk kita faham bahawa adanya satu perkara dan juga satu nilai dari Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk kita menilai dan memahami perspektif di sebalik Datuk Seri Siti Nurhaliza. Luqman kena tengok. Okey, saya akan tengok, saya akan nantikan tokoh terkemuka seni tanah air Datuk Seri Siti Nurhaliza ditemu bual oleh tokoh penyiaran terkemuka di Malaysia, Ihsan Yahya dari Astro Awani. Kita akan saksikan malam ini di saluran 501. Terima kasih Ihsan. Anda sentiasa menjadi inspirasi kepada kami semua. Itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.